Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Malaysia hari ini, Khamis 3 Ogos. Sambung ayat Quran, dapat RM50. Let's go. Kandungan TikTok luar biasa. Pemuda ini mendekati masyarakat umum untuk cabaran sambung ayat Al-Quran. Juga, ketagihan telefon macam dadah moden. Apa kesannya, reaksi ibu bapa dan keperluan para remaja. Dan sejukkan tekak dengan aiskrim Malaysia. Macam-macam perisa ada. Sedapnya! Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Malaysia Hari Ini bersama saya Daya Bakar dan juga Hazrina Kasim akan menemani anda selama 1 jam ini. Kita nak bawakan pelbagai perkongsian menarik. Apa yang anda saksikan sebentar tadi, itu adalah rangkuman 1 jam yang bakal kita bawakan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan juga informasi kepada semua. Daya, sihat Daya? Sihat, Alhamdulillah. Dan yang paling utama sebenarnya, kami sangat mengalu-alukan kalau anda nak tinggalkan komen kepada kami, dan boleh juga saksikan kami di Facebook Live Malaysia Hari Ini. InsyaAllah kalau ada waktu dan ruang kita akan bacakan. InsyaAllah, dan pastinya hari ini topik yang kita nak bawakan memang cukup bermakna kerana ianya adalah satu topik yang saya percaya ramai dalam kalangan ibu bapa berdepan dengan situasi ini. Adakah anak-anak anda ketagihan gadget sehingga ia dianggap sebagai satu dadah moden? Agak membimbangkan dan merisaukan. Dan pastinya ini akan kita bincangkan sekejap saja lagi bersama dengan ahli psikologi kita. Dan sebenarnya, Rina, saya sendiri rasa bukan anak-anak saja yang kita patut risaukan. Kita sendiri pun orang dewasa, daripada kakak-kakak, abang, makcik, pakcik memang semuanya melekat dengan gadget kan. Kadang-kadang sehari tu pernah tak tanya ataupun cek ataupun anda lihat hari ini berapa jam purata anda bersama ataupun melihat skrin. Kita nak bincangkan sekejap sahaja lagi, tapi sebelum tu apa kata kita jengah dulu keadaan cuaca pagi ini. Okey, kita nak saksikan di bandar-bandar besar tertentu. Daya mungkin boleh kita lihat keadaan Kuala Lumpur pagi ini diramalkan hujan sehingga jam 10 pagi. Baik, kalau Kuching dan Kota Kinabalu alhamdulillah nampaknya cerah. Termasuk Labuan. Kangak dia pagi dia cerah, tapi bukan 1 jam beza lepas tu hujan dah. Okey, termasuk juga Petaling Jaya keadaan hujan pagi ini. Tapi di Alor-Star alhamdulillah walaupun 9 pagi tadi keadaan hujan, tetapi dijangka 10 pagi ini cerah sentiasa. Ya, sama juga dengan Kota Baru. Kota Baru cerah katanya memang sepanjang pagi ini. Kuantan ada juga cerah dan juga hujan. Dan kalau kita lihatkan keadaan cuaca semasa, ada waktu cerah, ada waktu hujan. Jadi rancang perjalanan anda ke mana sahaja yang anda rancang hari ini. Sebut tentang perjalanan, nak merancang perjalanan, ini sesuatu yang menggembirakan anda semua. Berkenaan dengan bayar tol, sekarang ni dah boleh guna kad kredit ataupun debit di Max mulai hari ini. Kadang-kadang kan ini antara mungkin situasi yang berlaku kepada anda. Bila dah sampai tu baru sedar tak ada baki. Tak ada baki satu. Ada juga yang sedar, ya Allah, kad tertinggal. Alamak. Kan, maksudnya masalah ini insya-Allah alhamdulillah dimulakan hari ini. Jadi kita kalau mungkin anda ada macam kejap lagi nak lalu Max, bolehlah gunakan kredit kad ataupun debit kad anda. Baik. Ini di Max, tapi insya-Allah lah kalau ianya berhasil mungkin akan dipanjangkan di semua tol di negara ini. Insya-Allah. Okey, ini kita cerita tentang boleh bayar tol guna kredit kad dan debit kad. Ini pula ada salah satu berita saya rasa baik kepada anda yang nak ambil lesen tu. Satu ujian teori sahaja untuk lesen motosikal kereta mulai 15 September. Maksudnya kalau kita bacakan daripada berita harian, individu ingin mendapatkan lesen kereta atau motosikal hanya perlu menduduki satu ujian teori. Dan peraturan ini dijangka memanfaatkan orang ramai kerana tidak perlu lagi menduduki satu lagi kelas yang 6 jam tu untuk dapatkan lesen lain. Berapa banyak lesen yang anda ambil hanya perlu melalui satu kelas teori saja, ujian teori sahaja. Dan penjimatan dia katanya sebanyak RM100. Boleh jimat tu. Banyak. Alhamdulillah kita dah kongsikan kiranya mungkin perkongsian yang anda macam iya ke? Inilah dia sebagai permulaan. Dan sebenarnya hari ini kami nak bawakan seorang pemuda yang memang cukup tular di laman sosial kerana inisiatifnya menyebarkan dakwah dengan cara tersendiri. Kami maksudkan adalah tentang seorang pemuda yang bernama Kawi. Jadi adakah kita akan lihat sedikit introduction tentang beliau? Apa kata kita saksikan apa yang beliau benar-benar lakukan sebenarnya di social media, iaitu di TikTok. Silakan.
Sambung ayat Quran, dapat RM50. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. RM50. Tadi Iskandar. Mantui. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما شاء الله. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Antara kompilasi video yang dilakukan oleh pemuda berusia 26 tahun ini menarik minat kami di Malaysia hari ini pagi ini untuk berkongsi inisiatif dia. Ini dia kita bawakan Abdul Qawi Abdul Rashid, pempengaruh media sosial. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalam. Alhamdulillah sihat Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya risau juga sebab macam tak bawa pun yang sama ayat Al-Quran. Dapat RM50. Tak bawa tu bagus. Maksudnya tak ada ujian. Oh, tak ada ujian? Pasti ke Qawi kami tak ada ujian? Tak boleh. Oh. Dekat mesti kena. Oh, mesti kena. Datang mesti kena. Okey, tak apa. Kita redakan dulu komentar kita ni. Tapi hari ini kami begitu terinspirasi dengan inisiatif yang digerakkan oleh Qawi sendiri untuk membuat satu jalan dakwah yang saya kira menarik perhatian dalam kalangan golongan remaja sendiri. Bagaimana ia bermula? Okey. Sebenarnya untuk yang konten yang paling viral tu lah sebab Qawi banyak konten. Betul. Ada banyak yang viral juga. Tapi Qawi rasa yang ini yang paling yang RM50 tu. Sambung ayat Quran dapat RM50 tu yang paling viral lah. So macam mana boleh dapat sebab masa tu ramai orang buat social eksperimen. Macam ada yang sambung lagu lah, ada yang buat prank-prank. Betul. Tanya soalan-soalan. So sebabkan Qawi buat konten Quran, so why not kita orang juga buat challenge tu. Tapi challenge sambung ayat Quran. Sebab tu lah mulai dekat situ. Jadi ialah macam kita boleh tahu di luar sana betul macam yang awak katakan banyak social eksperimen. Yes. Tapi untuk dapat idea sambung ayat Quran tu, adakah awak dapat inspirasi daripada pengaruh media sosial di negara lain? Betul. Ataupun tiba-tiba awak rasa macam apa kata kita cuba? Tak. Sebabkan kita tengok ada yang dekat Turki, ada yang dekat Indonesia pun dah start buat. So kita fikir, kat Malaysia belum lagi. So why not kita jadi yang pertama untuk buat. Awaklah orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kandungan yang dicipta Qawi ini meraih 13.6 juta tontonan dengan 14.5 juta tanda like. Ini menunjukkan satu tanda yang sangat positif bagaimana penerimaan mereka di sekeliling Qawi ini yang sama-sama menyahut cabaran tersebut. Tetapi permulaan, orang kata langkah permulaan itu tak semudah hari ini. Betul. Bila dah viral tu memang semua Senang, orang akan seronok dan bersedia. Tetapi di awal permulaan tu bagaimana mungkin cabarannya? Yes, okey. Masa mula-mula tu kita dekat Dataran Merdeka. Yo. Dataran Merdeka macam try sebab situ kan ramai orang. Betul. So macam fikir okey nak buat lah sekarang minggu ni kan. Tapi masa nak buat tu memang tak tahu macam mana kan orang punya penerimaan macam mana. So macam tak apa try je, angkat je. Tempat pun tak tahu, angkat je. Lama juga. Mula tu macam orang macam betul ke dia ni kan? Betul ke dapat RM50? Banyak tau RM50 tau. Betul. Macam betul ke ni? So ada yang try. Mungkin tapi lama juga dalam 5 ke 10 minit tu nak tunggu orang datang tu macam segan lah juga kan. Macam takut je kan. Tapi lama-lama bila dah ada orang datang sekali, yang lain pun dah berani. Dan bila dah viral lagi lah, bila dah viral, ambil 5 saat, 10 saat orang dah datang lah. Okey, dan saya tertanya jugalah ya macam awak cakaplah mula-mula ya Allah nak tunggu tu lamanya kan. Dan sekarang ni orang dah sampai beratur. Dan juga dengan menyediakan RM50, adakah itu mula-mula inisiatif adalah daripada duit poket awak sendiri? Betul. Cuba ceritakan. Sebenarnya sebab Qawi banyak buat live dekat TikTok. Banyak sangat buat live. Qawi konsisten setiap pagi dengan setiap malam. Pagi kau akan baca Yasin, malam kita baca Al-Mulk. Baik. So dekat situ sebenarnya banyak yang ramai yang datang bagi gift dekat dalam live. So
duit tu juga kita macam why not kita give back je balik untuk orang ramai keluar. Masya Allah. Baguslah Kahwin dia. Sangat setuju dengan inisiatif yang diambil tersebut. Bagi anda yang sedang menonton kami ketika ini, kalau ada kesempatan nak menghubungi Qawi, nak cuba sahut cabaran, nak bertanyakan soalan, mungkin ada perkara yang anda ingin tahu sangat tentang Qawi ini, boleh terus telefon kami di talian 03-7726-1603. Ya, ada di skrin anda sekarang. Boleh terus angkat telefon tu. Bukan tanya saya dengan Rina tahu. Tapi tanya Qawi sebenarnya. Mana tahu Qawi ni selalunya dia yang akan buat test dekat orang kan. Pernah tak Qawi ditanya pula? Kami Pernah. bagi itu minta sambung. Pernah juga. Tapi nak tahu jugalah sebelum mula background Qawi sebenarnya. Apakah yang awak belajar sebelum ini? Adakah ada kena-mengena dengan Al-Quran dan sebagainya? Memang daripada umur 10 tahun Qawi dah start hafal Quran dekat Session 9 Shah Alam, Hasanul Ilmi. Umur 13 Qawi dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Umur 13. Umur 14 sampailah ke umur 22, Qawi sambung belajar dekat Johannesburg, Afrika Selatan, Darul Ulum Zakaria. So dekat situ Qawi belajar semua dikira macam subjek dalam agama lah. Kira nahwu saraf, Arab, tafsir, fiqh, akidah, hadis semua. Maksudnya saya salah orang lah nak cuba tanya. Tak ada. Saya tanya dulu apakah latar belakang. Nasib baik tak tanya. Macam ni, tak apalah kita tak tanya lah. Tak apa, boleh tanya. Mungkin yang kat studio ni ramai macam, akak kat belakang tu gelak-gelak. Macam nak minta kena tanya. Tapi kepada anda, jangan lupa untuk telefon kami. Kalau lah rasa macam nak challenge, nak sambung ayat Quran dan sebagainya. Sebab saya dengan Rina ni duk bercakap-cakap ni sebab kami ni dubdak. Tak ada kan? Ada. InsyaAllah. Ada ke? Alamak. Boleh ke tanya? Bukan dah. Rina dulu lah sebagai seorang kakak. Contoh yang baik. Boleh? Okey, boleh. Rina. Sekarang ke? Sekarang lah, boleh. Okey. Producer boleh, producer? Saya boleh cek dulu. Tiba-tiba nervous, menginggil. Okey. Boleh. Okey. Sambung Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Qafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa. Masya Allah. Sekejap. RM50. Yang ni saya kita boleh darat dua lah, RM100. Live ni Qawi. Okey, Rina dah. Terima kasih wakil. Siapa panggil saya tadi? Tak mungkin kalau seorang kena, seorang lagi tak merasa. Mesti kena juga. Dayang. Okey. Teruskan. Silakan Qawi. Simple. Saya rasa dulu SPM pun tak rasa macam ni. Okeylah, baik. Barang saya dah berlalu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Okey, ramai-ramai. Okey, saya cuba. Okey. Wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Masya-Allah. Cukuplah. Alhamdulillah. Nampak sangat berdebar tu. Ya Allah, saya rasa menggetar. Tapi tak apa, memang kita minta RM50. Baik. Tapi saya percayalah ia sebagai salah satu bentuk galakan untuk kita sentiasa mengingat bahawa ini ilmu yang perlu sentiasa dengan kita. Dari sudut pandang Qawi sendiri, apa kepuasan yang dimiliki setiap kali melakukan cabaran ini? Sebenarnya banyaklah kepuasan yang macam kita rasa happy sangat-sangat sebab apa yang kita nak sampaikan mesej tu sampai dekat orang lain. Macam ada yang Qawi cerita sebelum ni juga, ramai orang kat luar sana, even artis jumpa Qawi pun dia orang cakap macam sebabkan video kau aku tergerak untuk belajar Quran balik. Lepas dia tak belajar, dia belajar. And ada yang contohnya Qawi tanya soalan-soalan Islamik itu kan, contohnya Islam kiamat. Itu pun orang macam sebabkan video kau aku nak ulang balik. Nak recap balik. Kita pernah ingat. Tapi sebabkan video tu macam nak sentiasa ingat. Sebab ini adalah basic untuk agama. So kalau nak tahu memang kena tahu. Kan. Dan saya rasa sebenarnya macam awak katalah bila tengok video tu, mungkin kita rasa macam ya Allah, ni soalan ni tak kena dekat aku ni. Kalau ada kena dekat aku mungkin aku tak boleh jawab dan membuatkan kita rasa nak belajar lagi. Macam saya nampak video-video awak, yang bagusnya awak ada buat teks juga supaya orang boleh tangkap dan boleh ingatlah. Betul. Dan mungkin Qawi ada awak punya perancangan masa depan yang awak rasa macam
nak teruskan. Macam awak boleh cakap, saya teringin sangat untuk melakukan apa ataupun untuk buat apa yang dalam impian awak. Sebenarnya kalau untuk konten lah kan, kita akan always improve. Satu dalam segi keluasan mungkin kita boleh start dengan basic sebelum ni, soal agama. Mungkin lepas ni extra lagi sikit lagi mendalam pasal agama. Also dia punya gift tu lagi banyak. Sebab sebelum ni kita buat 50. Sekarang ni kita dah naik 100. RM100. Kat mana nak buat tu bagi tahu saya dengan Rina. So itulah kita punya plan. Kita akan besarkan lagi dalam segi soalan. Also dalam kita punya gift tu, hadiah tu. Qawi, kami doakan yang terbaik untuk perjalanan ilmu dakwah awak ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk semua. Terima kasih juga kerana kalau tak ada cabaran hari ini, kita pun mungkin lupa ayat-ayat yang kita baca ni. Kita sentiasa ingat dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dan Qawi semoga menjadi contoh kepada anak muda di luar sana yang nak hasilkan konten yang bermanfaat, yang kita semua sama-sama dapat pahala, insya-Allah. Terima kasih Qawi, dan kepada anda semua, tak berani telefon ke tadi tu sambung ayat Quran? Tak sempat kata producer. Ada yang menelpon. Tapi itulah tak sempat. Okey, tak apa. Terima kasih sekali lagi Abdul Qawi Abdul Rashid, pempengaruh yang saya percaya memberi manfaat untuk semua. Sekejap lagi kita kembali semula ke MSI. Kita nak bawakan satu topik kesihatan. Ini tentang ketagihan gadget yang dianggap sebagai dadah moden. Apa agaknya? Kita akan berdiskusi sebentar lagi. Terima kasih Qawi. Bagi tapi mengikut pada usia dia, kalau macam usia dia sekarang ni, saya bagi untuk dia kenal huruf-huruf, kenal apa nama, kata sambung. Bawah daripada 5 tahun tak perlu kot nak pegang telefon sebab tu tak kepentingan untuk mereka. Bagi pegang buku lebih bagus daripada pegang segalanya lah. Daripada umur 5 tahun ke bawah tu bagusnya kita belajar kategori dalam belajar sekolah lah. Kadang-kadang macam kita parents pun sibuk. So kalau dia bermain ataupun dengar lagu, kadang-kadang anak saya pun macam anak saya. Kita pun tak ajar dia nyanyi English, tapi dia selalu dengar YouTube, dia boleh nyanyi. Maksudnya abjad ABC, dia boleh tahu kan dari situ. Anak saya masih bawah 5 tahun, maksudnya masih belum bersekolah. Jadi saya tak sediakan gadget untuk dia lah. So dia ada juga main macam kita punya phone ke iPad ke, tapi still bawah kawalan kita lah. Dia tak dapat adapt dengan kawasan sekeliling. Bila kita tak bagi dia telefon, dia mengamuk sampai satu tahap tu, kita kena bagi juga benda tu. Maksudnya kita tak boleh kawal benda tu kan. Zaman dulu tak sama lah nak katakan. Berbeza dia jauh sangat dibandingkan zaman sekarang. Sebab saya tengok dalam sosial media kebanyakan budak-budak rosak. Dalam fikiran mata apa semua, yang shop main Mobile Legend apa sebagai PUBG semua, mesti ada kerosakan situ. Mata dia mental sekali lah. Channel-channel dewasa ataupun konten-konten yang tak sepatutnya mereka tengok, itu tak baiklah untuk anak-anak. Tak ada limit kan, lagi-lagi kalau macam kita tak set parent control ke, so agak bahaya sebenarnya untuk budak-budak lah. Sebab saya nampak pun banyak budak-budak sekarang kecil-kecil lagi tapi dah kena pakai spek kan. So itu antara masalah yang kita boleh nampak lah. Selain daripada tu, macam itulah. Macam kalau budak-budak ni dia tak minat nak makan, jadi dia asyik nak main dengan gadget je. Itu satu yang saya perasan lah. Saya bagi dia buku untuk menulis, untuk melukis. Dalam masa yang sama, saya bagi dia aktiviti, contoh macam saya ni suka berkemah. Maknanya bila berkemah ni, dia akan tolong bantu saya lah. Maksudnya telefon tu akan letak tepi. Dia sibuk kat situ. Tengok pada pelajaran mereka lah. Kalau pelajaran mereka memerlukan untuk pakai smartphone, kita mesti nak wajibkan untuk bagilah. Tapi kalau tak perlu tu, saya rasa mungkin tak payah kot. Saya memang ada pet, ada kucing, ada rabbit macam tu kan. So saya bagi anak saya main lebih kepada buat aktiviti-aktiviti rumah atau aktiviti-aktiviti luar lah. Saya rasa mungkin start sekolah rendah lah kot. Mungkin kalau perlu, waktu tu diorang dah perlukan kena cari sumber-sumber ataupun maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pelajaran. So waktu tu saya rasa waktu yang terbaik lah untuk diorang gunakan.
Baik, itu dia pelbagai pendapat yang kita dapat daripada ibu bapa terutamanya tentang ketagihan telefon ataupun dikatakan dadah moden ya. Dia jadi macam sedar tak sedar tiba-tiba je macam nak telefon. Lagi-lagi kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang, remaja terutamanya dia boleh jadi sampai tahap tantrum ataupun amukan kerana tak dapat memegang gadget. Ini yang membimbangkan dan merisaukan terutamanya dalam kalangan ibu bapa. Hari ini kita nak bawakan perbincangan bagaimana solusinya. Bersama kita saya nak perkenalkan, ini dia Dr. Hilwa Abdullah atau Muhammad Noor, pensyarah kanan, ahli psikologi klinikal, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Saitra, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Terima kasih bersama kami, Doktor. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Doktor, kita tengok tajuknya itu sendiri. Ketagihan telefon, dadah moden. Membawa dua perkataan yang memberi konotasi yang sangat negatif. Ketagihan dan juga dadah. Kita tahu, kita sedar keperluannya, keutamaannya ketika ini membantu, memberi manfaat kepada seluruh manusia. Tetapi dalam masa yang sama juga mampu menggugat kesejahteraan anak-anak terutamanya dalam kalangan remaja. Dari sudut pandangan doktor. Okey, terima kasih Rina. So kalau kita tengok VT tadi pun highlight dia ada pro and cons dan kita tengok pendengar kita, penonton kita yang memberi pandangan tu berkaitan dengan emosi, kesihatan mental, kesejahteraan. Apatah tadi hujung tadi ada mata. So dia memberi banyak kesan baik positif dan negatif lah. Tapi kalau kita gagal ataupun kita sukar untuk mengawal penggunaan excessive use tu, maka akan berlakulah kesan-kesan yang kita tak nak lihat ataupun kesan negatif tu. So basically memang dia membawa kepada, kalau kita lihat bila sebut ketagihan tu yang negatif lah. We suppose kan. So kalau negatif tu memang ada kajian yang mengatakan yang terkini juga mengatakan bahawa ketagihan telefon pintar ataupun smartphone addiction adalah salah satu yang kita boleh samakan dengan ketagihan dadah. Kalau dulu kita tengok simptom orang tak dapat dadah macam mana. Dia withdrawal symptom, dia mengamuk, dia shiver, dia gagal untuk mengawal marah dan sebagainya. So simptom itu ada pada individu yang sudah ketagih kepada telefon pintar ataupun smartphone. Baik. Kalau kita lihat macam untuk ibu bapa terutamanya, semua jadi macam alamak, tak pastilah. Seawal umur berapa kita boleh bagi anak kita bermain dengan gadget dan sebagainya. Lagi-lagi untuk ibu bapa yang katanya kalau tengok saudara-saudara, kawan-kawannya dah main gadget, kalau anak tak bagi, takut nanti macam terasing ataupun rasa ketinggalan. Betul. Okey, seawal umur berapa tu memang ada kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar psikologi perkembangan kan. Dan semestinya kalau di peringkat kanak-kanak awal ataupun sekolah rendah pun bukan waktu yang sesuai. Kalau nak bagi pun mungkin di hujung-hujung remaja apabila kanak-kanak itu telah mencapai, kalau dari segi psikologi kognitifnya, pemikiran yang matang ataupun kematangan pemikiran yang mana mereka boleh mengawal tingkah laku dan emosi. So pada pandangan saya, kanak-kanak seawal usia macam dalam VT tadi tu memang tidak sesuai untuk kita berikan. Tetapi dunia realiti sekarang, mereka lah yang kalau kita buat kajian, pernah saya melakukan kajian bila kita tanya pada umur berapa mereka memiliki smartphone. Ada kata 9 tahun, ada kata darjah 28 tahun dan kalau itu memiliki maknanya parents belikan telefon. Belum lagi yang telah menggunakan telefon pada awal usia mungkin 2 tahun, 3 tahun telah didedahkan. Itu kita melihat bagaimana dalam kalangan ibu bapa hari ini memberi gadget kepada anak-anak seawal usia muda. Tapi kalau kita nak fokus kepada golongan remaja, mungkin cabarannya juga berbeza. Kerana kita melihat dari segi mungkin sudut pantauan dan kawalan ibu bapa itu sendiri kan terhadap golongan remaja ini, kita tak tahu apa yang dilayarinya setiap hari, berapa jam pula yang diberikan masa untuk melihat gadget dan sebagainya. Remaja ni Rina, dia tricky sebab kalau tengok fasa kehidupan manusia kita, baby, kanak-kanak awal, remaja, dewasa awal, dewasa dan orang tua, remaja ni orang kata fasa roller coaster. Kalau kita ingat dulu kita macam mana? Memberontak, kalau tak puas hati sikit kita mudah sentap. Tapi zaman kita dulu tiada telefon, betul? Ada social media untuk luahkan? Tidak ada. Ada TikTok untuk kita apa-apa kita ekspresikan. Tetapi remaja sekarang cabarannya itu. So kenapa dia kita perlu pantau, bukan kita kawal secara ketat sebab mereka perlukan juga sedikit kebebasan. Tetapi kita sebagai ibu bapa kita perlu cakna. Suka saya highlightkan cakna tentang
penggunaan telefon pintar itu, dan mungkin kita sedia guideline dalam rumah kita kan, sebagai ibu bapa kita bersama-sama dengan anak, kita fikirkan guideline, okay, pukul berapa boleh ambil telefon ataupun gunakan telefon, and then waktu makan tu apa dia punya sort of syarat-syarat lah, tetapi peraturan no gadget on the dining table, ataupun bila kita pergi restoran. Sekarang kita tak bercakap kebanyakan. Betul. Sebab kita banyak busy lah. So alangkah baiknya we put aside, and parents pun kena main peranan. Okay, main peranan, tapi kita jangan tak bagi anak main telefon, tetapi kita tak gantikan dengan apa-apa aktiviti yang menarik. Betul. So itu yang tadi kita bincang sebelum tu kan. Kita mewarna, bawalah notebook kan, bawa pencil colour, bawa ni, ataupun we can, kalau remaja ni cara menangani, kita bercakap. It's just macam kita open satu topik, lagi-lagi topik dia minat, yang dia minat, contoh macam mungkin topik-topik K-pop lah, saya ambil contoh sekarang kan, ataupun apa. So kita cuba selami dengan cara yang akan menarik mereka punya interest. Baik. Okey, kalau contohnya untuk remaja lah ya, screen time yang disarankan. Sebab kita tahu sekarang ni banyak juga remaja yang katanya belajar semua memang tengok notes ya. Kata dia guna handphone, bukannya main game je contohnya. Tapi mesti ada batasnya ataupun okay, kalau screen time penggunaan average sekarang lah, sewaktu yang saya melihat kepada statistik terkini, dikatakan purata 6 ke 7 jam kita semua menggunakan. Tetapi berbalik kepada keutamaan itulah. Kalau kata, mungkin bagi saya screen time ni sepatutnya kurang daripada amount itu, sebab sebagai seorang pelajar setengah hari dah dihabiskan di sekolah. Lepas tu aktiviti sukan, aktiviti belum lagi benda-benda yang socializing dan sebagainya. So sepatutnya amount itu mungkin kita tidak ada fixed time yang sepatutnya, tetapi lebih kurang daripada itulah. Saya percaya ia juga melibatkan disiplin dalam kalangan remaja itu sendiri. Kalau kita nak lihat dari sudut kesannya, Doktor, mungkin kita nak tahulah apa impaknya kepada seseorang remaja itu jika penggunaannya mungkin dari segi waktunya berpanjangan dan juga menggunakan untuk tujuan yang berbeza. Okey, kita lihat dalam beberapa perspektif ya, apa yang aktiviti yang banyak digunakan. Kalau saya, pemerhatian saya bila kita tengok saya kadang saya suka flip, suka sneak, suka pip telefon apa yang waktu tu. So pada amatan saya social media. Social media apa dia? Instagram, story sekarang kan. So mungkin apabila mereka, kalau kita tengok scrolling itu pun dah satu tingkah laku yang agak membimbangkan. Dia boleh menjadi kompulsif. Kita ulang-ulang ataupun kita nak tengok, kita takut. Kalau kita tak tengok, tak buka kan, and then features IG kan menarik. Nampak ring tu, you kena tekan. So perbuatan itu akan menjadi satu ritual yang kompulsif. So bila makin lama akan timbul rasa, aku tak ada ni. Dan remaja ni dia masih lagi sedang berperang atau berjuang dengan dia punya self-confidence, self-esteem. So andai kata remaja yang mungkin dia tak memiliki apa kawan dia ada, itu akan impact emosi, impact keyakinan, impact rasa macam bimbang, cemas dan sebagainya lah. So memang berkait dengan kesejahteraan emosi dan juga mental remaja yang lagi-lagi remaja yang fragile ini. So itu kesan dia lah. Macam kalau mengikut pemerhatian saya lah ya, sebab saya ni ada ramai anak buah. Okey kan. Dan betul bila mereka ni terlalu melekat dengan gadget ni kan. Kadang-kadang saya lihat kebanyakan remaja zaman sekarang daripada segi bertutur kata tu, maksudnya komunikasinya macam tak bercakap sangat. Sebab tapi katanya ramai kawan. Dia tanya jumpa tak kawan? Tak, semuanya dekat dalam dunia maya saja. Alam maya lah. So itu juga cabaran kita. Kalau dulu kita seronok balik kampung jumpa sepupu. Time tu keluar main dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni balik gathering. Tetapi berkumpul satu hall, masing-masing ada gadget. Dan kadang senyap tak bercakap ataupun memang semua fokus. So mungkin dalam konteks itu dia akan memberi impact kepada kualiti pertuturan, cara bercakap, cara mengekspresikan diri. Dan kita lihat sekarang ni banyak cases semakin meningkat apabila anak-anak sekecil 3-4 tahun didapati kurang ataupun lambat untuk bercakap dengan yang dengan sepatutnya ke umur lah. So bila kita tengok gaya hidup yang dialami oleh mereka lah. So mungkin pada pandangan saya bila kita balik kampung tu kan, Dayah, kita parents lah kena takkan masa ni bila lagi nak jumpa sepupu, dan kita haruslah mungkin ambil langkah
pencegahan dan juga pengawalan. Tak apa, Mama simpan iPad ni, main dulu. Sebab nanti kita kat rumah kita tak jumpa dah your cousins. So kita highlight dalam bentuk yang menarik, yang macam dia kena main lah. Tapi kita pun samalah, kenalah juga simpan. Jangan kita bersama naik scrolling. Kan, saya setuju bila doktor menyentuh tentang akan ada timbul masalah pertuturan dan juga komunikasi. Tetapi apa yang kita lihat, satu lagi masalah yang mungkin akan timbul apabila ianya merupakan dunia yang tiada sempadan. Kita berjumpa dengan ramai orang, kita bermain game dan sebagainya. Kadang-kadang remaja ini belajar perkataan-perkataan yang kurang manis untuk dituturkan. Perkataan kesat dan sebagainya. Ini juga akan menjadi satu kebimbangan dalam ahli kalangan ibu bapa. Betul. Kalau kita lihat kan, konten especially di YouTube. YouTube, mungkin social media ada juga. Tetapi budak yang kecil ini dia pick up. Dari remaja, waktu bila dia sedang melayari, sedang bermain dengan mungkin any online games. Apabila mereka terlalu asyik ataupun terlalu into the games, into the scene. So bila mereka berada di luar, di reality, especially bersama ibu bapa keluarga, kadang-kadang dia tak sedar. So minda luar sedar dia tidak sedar yang dia mengucapkan kata-kata itu. So apa peranan kita sebagai ahli keluarga, mungkin pada waktu itu terus tegur cara baik. Janganlah terus marah. Sebab dia pun dalam keadaan terbawa-bawa karakter dia dalam game itu. Dan kalau tengok karakter game tu, game yang bersifat agresif. Agak-agak kalau dah you main agresif game, tiba-tiba kat luar you boleh jadi like in a split of second terus, oh okay mami, you akan terbawa-bawa. So mungkin peranan kita, okay what did you say, apa yang tadi cakap mama dengar. So waktu tu dia sedar yang okay dia dah bukan dalam game. Baik. Tu cara mungkin tips lah antara cara-cara yang macam mana kita nak handle. Sebab selagi kita simpan ataupun kita marah, anak tu lagi rebel. Betul. Lagi macam dia, kenapa? So sebab the nature of the games itu telah membuatkan otak manusia itu untuk bertingkah laku sedemikian. Meniru. Sebab apa yang kita lihat, kita baca atau apa yang kita dengar, itu sebenarnya yang kita akan praktikkan tanpa kita sedar sebenarnya. Betul. Dan juga mungkin doktor kita tahu ini adalah saya rasa satu masalah yang dilalui oleh ibu bapa dan merisaukan anak-anak, tapi mereka sendiri pun kadang-kadang risau terhadap diri mereka sendiri. Jadi mungkin boleh bagi tips ataupun nasihat yang paling ringkas dan mudah supaya kita sama-sama tidak menjadikan gadget ni sebagai satu sandaran untuk kita leka. Dia sebenarnya kena ada kawalan kendiri. Bagi saya, kawalan kendiri, mana-mana individu kalau sedar pentingnya kawalan kendiri, insya-Allah kita akan lebih sejahtera lah, harmoni. Bermakna kalau kita sedar, kalau kita tak nak melihat anak kita ini ketagih, kita kena tengok kita. Sebab kita is a reflection. Dan anak akan memodelkan tingkah laku apa yang dilihat, dan tingkah laku yang selalunya tidak berapa nak baik itu mudah ditiru. Itu dalam psikologi, maknanya agresif itu mudah untuk ditiru. Sama juga. So kita mungkin sebagai ibu bapa, orang dewasa, kita pun harus ada pengawalan kendiri yang kita tetapkan mungkin bila dah sampai rumah, kita put aside. Melainkan urgency work related ataupun dan sebagainya lah. Tetapi otherwise kita spend time dengan anak. Kalau remaja bercakap dengan anak, toddler bermain dengan anak, sebab you takkan boleh putar masa kan, you rewind your time. Masya Allah, saya rasa satu perkongsian ataupun satu tamparan kepada diri saya sendiri dan juga saya pasti menyedarkan ramai ibu bapa dan juga individu di luar sana tentang cara kita nak menggunakan gadget dan juga kawalan kendiri. Terina? Perlu ibu bapa ini menjadi cerminan yang baik untuk anak-anak supaya anak-anak juga meniru tingkah laku yang baik ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Hilwa Abdullah Muhammad Nur, pensyarah kanan ahli psikologi klinikal Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Saitra, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk diri kita dan juga untuk anda yang menonton kami ketika ini. Selepas ini dah tak sabar kan? Tak sabar. Selepas ini macam mengimbau kenangan waktu kita mungkin kanak-kanak. Anda nak tahu apakah itu? Tak sabar bagi tahu je lah. Kita nak makan aiskrim Malaysia sekejap. Jangan ke mana-mana.
Aiskrim Malaysia, aiskrim Malaysia, aiskrim Malaysia. Kita ada macam-macam. Asam boy ada. Thai green tea ada. Jagung manis ada. Cheesy Nutella. Ini kalau cerita ni habis semua diet. Betul. Jadi seperti yang kami janjikan dan kami tidak sabar untuk berkongsi dengan anda, iaitu mengimbau kenangan waktu kecil-kecil dulu lah, Rina. Ya, Saya betul. masuk sangatlah aiskrim Malaysia ni. Semua orang suka. Okay, betul. Kita bersama dengan Umi Afika Amalin Azhisham, sedapnya nama. Alhamdulillah. Merupakan pengusaha aiskrim Malaysia yang sangat popular dan tular di TikTok. Ada nama panggilannya? Ya, Mac. Mac. Kak Mac ke? Kak Mac. Kak Mac. Okey, kita nak cerita tentang aiskrim Malaysia. Tapi kalau kita lihat dulu dan kini, ternyata ia mempunyai cita rasa yang berbeza. Betul. Mana dapat inspirasi nak hasilkan aiskrim Malaysia yang pelbagai perisa ni? Okey, saya join kelas. Saya join kelas PJJ. So kat situ kawan-kawan share lah flavor yang diorang buat. So kita ambil idea daripada situlah. Maksudnya dengan kawan-kawan? Dalam kawan-kawan tu ada grup, ada cikgu yang mengajar buat aiskrim ni. Dia ada ajar kelas yang aiskrim yes, Malaysia, betul. So dia ajar buat basic base ni. So from basic base ni kita olah lah. Nak letak sumi ke, nak letak coklat ke. Ada campur cumi, coklat semua? Ada. Saya dulu ingatan saya makan kosong je betul, kan? Makan orange siram. Asam boy. Jadi kalau kita nak tahu kan, apa bezanya aiskrim Malaysia awak? Apa yang membuatkan ia istimewa? Mungkin boleh tunjuk kami cara pembuatannya. Cara pembuatannya. Okey, ini kita punya base susu lah. So from sini kita boleh masukkan kita punya paste kalau nak rasa strawberry. Okey. Nak lychee. Yang penting base-nya susu dulu. Ya, base-nya susu. Kita tambahlah dengan tambah apa nak tambah apa. So tapi hari ni kita buat yang kosong je, tapi kita letak kita punya filling lah, nak letak marshmallow ke, Oreo ke. So okey, kita teruskan. Sebab saya tengok kalau di TikTok memang ada cara yang sangat unik. Nak ikat tu. Ada. Kalau kita ikat getah kan kat rumah kan. Ini lain. Ini saya kena belajar juga ni. Okey, kita teruskan. Seperti biasa kena adalah plastik aiskrim. Okey, kalau nak isi ni filling strawberry lah. So kita kena masukkan dulu filling dia dalam ni. Ada kesukatan atau sebagainya ataupun ikutlah gerak hati? Saya biasa sebab kira costing kan. So kena sukat lah. Biasanya suka lah niaga kan. Betul, orang niaga. So bila macam ni, kita akan ratakan. Mungkin di sini boleh nampak sikit kan. Betul. Ini mungkin kepada anda yang rasa macam aiskrim Malaysia, ini kita nak beritahu dulu, ini flavor apa? Strawberry, vanilla strawberry. Vanilla strawberry. Okey. So bila dah buat macam ni, kita masukkan dia punya base lah. Okey. Boleh saya tanya kenapa kita harus ratakan sebegitu? Supaya warna ke? Untuk warna satu, lepas tu supaya rasalah dia makan daripada atas sampai bawah. Ada rasa strawberry-nya. Cantik pula bila dah letak susunya. Okey. Yang ni yang saya nak tunggu ni. Okey, yang penting. Risau. Nak cuba kan? Tak apa, abang buat dulu. Kita tengok dulu teknik dia. Okey, nampak mudah ya. Nampak mudah. Okey. Nampak je. So yang viralnya saya guna besi lah. Mana dapat peralatan ni? Ini kat rumah je. Kalau perasan ada cangkuk. Bukan hanger Hanger pun boleh kalau ada. Hanger besi tu. Okey. So ini saya minta tolong mak saya masa tu. Okey. Mama buatkan, sebab saya tak pandai nak ikat kan. So dia buatkan, so ini viral. Yang buat jadi viral ni. Okey. Sebab lain daripada lain. Okey, Dayah tengok Dayah. Dia pusing macam tu. Pergi ke sana. Macam apa ni? Alamak. Sampai situ saya dah lupa dah sebenarnya. Tak apa, kita nanti minta Umi ajarkan kita. So biasa orang akan ikat hidup. Okey. Ikat hidup maksudnya nak makan nanti senang tarik. Ikat hidup. Tapi kalau saya ikat matilah. Ikat mati. Okey. Ada ikat hidup dan ikat mati Dayah. Ikat mati maksudnya macam ni, macam dulu kan. So ini saya gunting. So bila dia beku macam ni, biasa kita gigit. Kalau kita tengok dulu kan, bila ikat mati macam ni, cara buka dia macam mana Dayah bila nak makan? Sejujurnya saya akan pergi dapur ambil gunting. Dayah ni tak train lah. Kalau saya, tak legend. Kalau saya macam ni. Gigit kat tepi. Masa kecil dulu gigi saya goyang. Okey, Dayah. Ini permintaan daripada penerbit kami Asri hari ini. Katanya kami ini dikendaki untuk buat challenge ni. Betul, yang penting cari ikatan. Tapi sebelum tu ajarlah dulu teknik dia. Juga. Tadi dah ajar. Tak boleh. Nak lagi. Okey, kita buat sama-sama. Okey, ambil satu. Kita nak buat perisa apa ni? Nak isi filling apa? Tadi awak tak isi filling tadi kosong kan? Inilah, strawberry lah tadi. Strawberry. Okey. Nak letak wafer ke, nak letak marshmallow ke. Ada chips semua. Kita minta order orang ramai nak perisa apa. Kita buat coklat pun boleh juga. Saya try buat coklat boleh? Coklat pun boleh. Okey. Saya gunting. Gunting lah ya. Cuma nak masukkan tu, Dayah kena ni. Masukkan.
Okey, saya letak blueberry lah ya. Oh, okey, boleh. Oh, dia di dalam ke? Okey. Saya kena tarik ke Kena bawah. tarik pakai ni. Okey. Kena tolak slow pakai tu, Okey. terkoyak. Okey. Apa saya dengar? Apa tadi? Kena tolak slow Oh, takut dia okey. terkoyak. Saya dengar tempoyak. Rupanya terkoyak. Terkoyak. Daya, buang tenang. Takut plastiknya terkoyak. Tolak sini bagi dia sampai rata. bawah. Oh. Ini nak hampir-hampir dah ni. Slow sikit. Hati-hati dah ya. boleh. Hati-hati. Okey, saya pula dah guna. Okey. Silakan Rina. Oh, mewah ya feeling dia. Alamak. Tak apalah, Umi ni makan sendiri. Ini kalau kira ni tambah lagi 50 sen. Selalunya satu ni yelah, berapa lebih ringgit? Dia ikut flavour. Kalau macam yang green tea ni kosong kan, ada green tea je RM1. Okey. Kalau yang macam Magnum, ala-ala Magnum ni RM2. Daya cikgu marah, saya terlebih tinggi. Taklah, Dan boleh. selalunya yang paling mendapat permintaan ramai. Chris apa? Milo Legend, Saya lah tu. jagung manis, Saya lah tu. samboy merah, Itu saya. Tu Kak Rina lah betul. paling rare jeruk pauh. Jeruk pauh? Wow. Jeruk mangga. Oh, Okey, Saya yang tu orang kena Kelantan, try. so pauh lah dia panggil. Oh. Okey, Cik Kelantan sikit. Kecik Boleh? Boleh. Boleh. Mestilah boleh masa kita. Okey, saya dah sampai kat sini dah. Tengok. Oh, nampak macam menarik. Mewah kata Cikgu Umi. Okey. Okey, ini kita kena rapatkan dia. Betul. Dan kita pusing. Ya Allah, Ni macam dah praktis awal je ni. Alah, dah rahsia. Okey, ini kita pusing terus Boleh Dia tak Daya? study dekat TikTok ni rasanya ni. Boleh tak? Tadi kita dah ambil kelas awal. Ya. Boleh tak Daya? Saya masukkan susu pun 8 minit. 8 minit. Kalau orang order berniaga ni saya rasa Pre-order seminggu. pre-order seminggu give up dia. Okey dah, jangan tinggi cukup sangat. Tak, cikgu? Sebenarnya terlebih banyak lah tu. tu. Sebenarnya terlebih lah tu. Terlebih? Tak apa. Tak apa. Hari ini semua cikgu belanja. Cikgu belanja boleh. Boleh cikgu belanja ya? Ni saya tak sabar ni Daya sebenarnya. Okey, ini adalah bahagian yang paling penting buat semua penonton Malaysia hari ini, iaitu untuk mengikat menggunakan besi. Kak Mac. Cuba Kak Mac ni bahagian tu. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Saya nak masukkan sebut boleh? Boleh. Patutnya sebut dulu. Macam lah awak ni. Patutnya sebut dulu. Tak apa. Tak apa ya? Kita bagilah ibu Tak hamil apalah, tak kan. apalah. Lain ni, sikit lain. Ini saya tak rasa, ini mau RM5, RM6 ni sebab Okey Premium sangat ni. Okey, saya pusingkan ke? Okey. Okey. Make sure rapat dia punya ni kat situ. Okey. Pusing. Pusing Okay, saya dah Make sure pusing. dia ketat lah. Daya okey tak? Saya okey ke? Cikgu? Okey. Saya minta kamera tak fokus kepada muka saya. Muka saya sangat Nervous. Muka saya sangat nervous Banyak sekarang. sangat ni saya rasa. Okey ke? Awak nak jawab apa gigit ni? Boleh, janji boleh tarik. Janji boleh dia Okey, pun masukkan. okey. Okey. Dah. Lepas tu, Pegang macam ni. pegang macam ni. Okey. Okey. Ni kan. Letak kat sini. Letak di sini. Oh, kejap. Okey, letak di Okey. sini. Tolak yang ni. Tolak ke mana sini. tu? Ke kanan. Kanan. Okey, ke kanan. Ke kanan. Okey, ambil. Okey, ambil. Ini pegang macam ni tau. Pegang macam ni. Asal saya punya pendek, cikgu punya panjang? Okey, pegang sini. Okey. Ni. Awak isi banyak. Oh. Ini, yang ni pegang ni. Oh, ni. Ni. Oh, Okey, okey. Ni. lepas tu? Ni. Okey. Masuk sini. Masuk sini. Okey. Cabarnya. Tarik. Tarik. Oh, Okey. So, pegang kat sini pula. Tengah ni. Okey, pegang kat tengah. Tarik. Tarik tangan kanan. Sampai keluar. Sampai dia keluar. Sampai dia keluar. Okey. Sambil-sambil yang tangan kiri tu kena tolak dia supaya dia ketat. Oh, gitu. Saya tak boleh tarik tak, cikgu? Sekejap. Macam tak ketat je, cikgu. Macam mana nak tarik? Sebab awak punya panjang sangat. Itulah, lain kali jangan jual banyak sangat. Itulah, niat hati tu murni. Tapi rupanya... So, kita dah keluarkan ya, cikgu? Umi? Boleh tarik, boleh tarik. Boleh tarik. Boleh tarik. Oh, pandai. Okay, saya nak ikat matilah. Tarik tu. Dah. Wah, dah tarik. Saya dah siap. Kalau cikgu buat kau. Saya menggunakan talian hayat. Potong dua markah. Potong dua markah. Rina boleh ke? Boleh. Rina tanpa batuan ni. Hebat ni. Dia dah study dah ni. Saya malam tadi buat research. Tapi saya macam ikat hidup je, cikgu. Baru boleh je. Sebab tangan boleh saya keluarkan tak? licin. Okey, dah. Nak berbangga diri sikit kan? Boleh? Tarik. Wow. Okey. So, sekarang ni kita nak kena bekukan dulu lah. Ya, bekukan. Bekukan dulu. Okey, ini sebenarnya adalah saya rasa satu perkara yang mungkin nampak mudah di mata anda. Tapi nak mengikat ni tak mudah ya saya. Kena praktis lah hari-hari. Sambil 2 hari dah buat tu. Okey, insyaAllah. Untuk setiap hari, berapa banyak yang dihasilkan? Sebab sekarang kita ada baby. Jadi dia punya production tu slow sikit. Sedalam 200 ke 250 batang je lah satu hari. Oh, itu kira banyak lah untuk saya. Dari pagi lah sampai malam. Sebab saya kalau tengok saya buat satu ni, insyaAllah dalam 15 minit. Saya tak tahu lah berapa banyak. Cepatlah 15 minit tu. Okey. Sekarang ni kita dah belajar. Okey. Producer minta kita buat cabaran ni. Ini bukan cabaran.
Itu belajar. Ini belajar. Dengar tak? Itu belajar. Lembut jadi cakap. Okey, baik. Jadi cabarannya makan kan? Bukan? Suaranya kena Okey, dalam 2 minit. Okey, kita ambil dulu. Okeylah, cabaran menyiapkan aiskrim Malaysia dalam masa 2 minit. Okey, baik. Mudah-mudahan. Okey. Mudah-mudahan. Baiklah. Okey, anda bersedia? Saya nak. Ini apa flavor apa ni? Yang itu mango. Mango. Jadi, adakah bermula sekarang? Sekejap. Sekarang lah. Sekarang. Okey. 1, 2, 3. Sabar. Saya ada teknik saya. Ada teknik ya? Pandailah Rina ni. Oh, lama. Apa ni? Fast learner. Tak apa Dayah. Cepat Dayah. Tak apa. Alamak, muzik dia membuat gemetar. Kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Sampai hati awak guna tu. Kenapa dia turun ke bawah? Betul lah turun ke bawah kan? Betul lah. Dia bukan kena sekali ke? Kena... Kena ratakan slow. Cepat. Kenapa lagu pun membuatkan saya lebih cemas? Okey. Dah isi separuh je nanti. Separuh je. Cikgu jangan ajar dia, cikgu. Masa ajar dah tamat. Diam. Bagilah saya peluang. Okey, kita tengok. Rina, sila ke tepi. Ada bakat ni, ada bakat. Oi. Konon cikgu. Okey ke Dayah? Okey ke? Asal lagu makin panik ni? Kenapa lagu tidak memberikan kerjasama? Kenapa tak ditarik tu? Salah tu. Alamak, salah pula. Okey, sekejap. Ini pusing. Tapi dia ni kat atas lagi. Tak ada saya! Cepat. Saya nak tanya ada ni di sini. Dia pusing di sini. Bawah lagi. Oh, bawah. Dia baru masuk sini. Aduhai. Okey. Tak jadi. Tak jadi ya? Tak jadi. Saya tak jadi. Cepat. Nampak muka bangga tu. Muka bangga. Apa tangan awak comot? Saya tak nak beli aiskrim awak. Dayah buat aiskrim comot tangan. Sampai ke sudah tak boleh. Okey. Tak apalah, pengacara je lah. Biar saya je lah yang buat. Saya sendiri pun nak umumkanlah kekalahan saya kepada semua. Rina Hazrina dah menang tanpa bertanding. Ya, saya dah comotkan dengan tak jadi ikat. Makanya saya nak bagi tahu nampak mudah tapi tak mudah untuk saya. Ya. Samalah saya pun dulu macam tu. Tak apa. Tanyalah Rina. Jangan macam tu. Awak tak tahu sebenarnya hari ini saya masuk studio awal. Saya belajar dengan Umi. Itu kelebihan dia. Sebab saya memang nak menang dengan awak. Ya. Okey. Apapun, Umi, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Ini juga menjadi satu peluang lah untuk anda di rumah. Kalau tak ada apa nak lakukan, ini juga boleh menjana pendapatan. Betul tak, Dayah? Betul, setuju. Saya sampai terbersin kerana kegagalan ini. Tetapi ia membuatkan saya rasa macam tak apalah sebagai habuan ataupun balasan. Saya boleh makan. Yang kalah boleh makan. Bagi mereka yang mungkin nak membeli aiskrim Malaysia Umi ni, di mana bagaimana caranya? Ada laman sosial? Ada, boleh follow saya di TikTok. Ais Pintal by Kak Mek. Okey, saya berada di Bandar Sarjana Putra. Kat situ dah ada saya punya link lah, boleh klik saja kat situ. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan bertambah rezeki. Wah, terus ya. Tidak sabar. Minta maaf sila dua orang. Okey, kita nak berehat seketika sambil Dayah menikmati aiskrim Malaysia buatan Umi, bukan buatan Dayah. Wah, sedap. Jumpa kami selepas ini di MSI. Saya nak apa tadi? Mangga pauh. Mangga Sambal pauh. ada, jeruk pauh ada. Jeruk matang pauh pun ada juga. Baik, kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Wah, nampak tak kemeriahan kita dah buat aiskrim Malaysia sehingga kami bawa di atas meja. Awak dah rasa, saya tak belum. Tak sabar rasanya. Kami nak ucapkan terima kasih kepada anda menonton kami selama 1 jam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita memberi manfaat. Ingat, jadi cerminan yang baik untuk anak-anak supaya mereka tidak jadikan gadget ini satu ketagihan dan dadah moden ketika ini, tapi memberi manfaat untuk semua. Dan juga dengan perkongsian aiskrim mungkin memberikan anda idea untuk melakukan bisnes kecil-kecilan dari rumah
Dan nak bagi tahu juga, esok sebenarnya kita ada satu topik yang menarik iaitu pembelian rumah pertama. Kita nak tahu berapa jumlah yang perlu disediakan untuk membeli rumah pertama, sama ada sesuai untuk beli di bandar atau luar bandar, dan bagaimana cara membuat pinjaman. Semuanya perkongsiannya dalam Soal Wang esok. Ya. Di Malaysia hari ini. Dan sekarang ni saya dan Rina rasanya tak sabar untuk meneruskan dengan misi kami makan. Okey, mungkin yang dekat rumah suka jagung, saya tolong makankan untuk anda. Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Mari saya tolong potongkan Rina. Oh, dah potong.